Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari kumpulan 11 Falsafah dan Isu Semasa dari Universiti Malaysia Kelantan. Kumpulan kami dibarisi oleh 7 orang ahli grup yang diketuai oleh Nisa Nur Safura binti Wajaluddin, Imran Hanis bin Kamaruddin, Muhammad Hafiz bin Abdul Rahman, Zulkarnain bin Ghazali, Halili binti Ibni Malik, Hamiza Izzati binti Azmi, dan Nur Nabilah binti Hamzah. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Syariman Abu Bakar selaku pensyarah dalam khusus falsafah dan isu semasa. Alhamdulillah dan syukur kepada Ilahi kerana telah memberikan saya kesihatan dan kesempatan masa untuk saya dan kumpulan saya menjalankan tugas saya ini. Saya juga sangat bersyukur kerana segala usaha untuk melaksanakan tugas saya ini dapat berjalan dengan lancar sehingga saya dan kumpulan saya mampu menyelesaikannya dalam tempoh masa yang diberikan. Pertama sekali, saya ingin memberi penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pensyarah saya iaitu Dr. Syariman Abu Bakar yang banyak membantu dan membimbing saya dan kumpulan saya sepanjang proses menyiapkan kerja khusus ini. Dan tidak lupa kepada kedua-dua ibu bapa yang telah memberikan sokongan penuh untuk menyelesaikan tugas ini. Okey, dalam video ini saya dan kumpulan saya akan menerangkan masalah pembuangan bayi. Dan saya diberikan tugas untuk membentangkan dan membincangkan tentang konsep dan nilai bagi masalah pembuangan bayi ini. Okey, konsep bagi masalah pembuangan bayi terdapat 3 pendapat. Pendapat pertama dari Kamus Dewan edisi keempat, yang kedua pendapat masyarakat dan yang ketiga pendapat undang-undang. Berdasarkan ketiga-tiga pendapat di dalam slide ini, masalah pembuangan bayi dapat ditakrifkan sebagai bayi yang dibuang oleh pasangan yang melakukan zina dan mengandung anak luar nikah. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan mengambil jalan yang mudah dan tidak mahu malu atas perbuatan yang hina tersebut, mereka membuang bayi di tempat-tempat yang jarang dilalui oleh orang awam. Terutama di kawasan tapak pembuangan sampah, longkang, tandas dan juga masjid dan sebagainya menjadi tempat di mana bayi-bayi malang ditemui. Okey, untuk nilai bagi masalah pembuangan bayi terdapat 2 pendapat. Yang pertama pendapat agama dan kedua pendapat ahli politik. Pendapat agama, hukum membuang bayi adalah dilarang dalam Islam kerana membuang bayi ataupun membunuh anak adalah antara dosa yang paling besar. Kes membuang bayi berlaku akibat pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang menyebabkan anak dilahir tanpa ikatan yang sah atau anak luar nikah tanpa bapa yang sah. Setiap agama sama ada Islam, Hindu, Kristian dan sebagainya menyuruh kepada kebaikan dan malah melarang dari melakukan kejahatan sama sekali. Bagi pendapat ahli politik pula, menurut pandangan Anita Yahya di buku 7 perguguran dan pembuangan bayi membawa masuk penamatan proses kehamilan sebelum cukup bulan, iaitu 9 bulan untuk manusia. Pandangan diberikan oleh saudari Nata Yahya ini membuktikan bahawa pembuangan bayi ini merupakan satu jenayah yang boleh dianggap sebagai jenayah yang berat dan teruk. Baiklah, seterusnya saya, Zulkarnain bin Ghazali, akan membentangkan tentang punca-punca, statistik dan keratan akhbar berkaitan pembuangan bayi. Pertama sekali, punca terjadinya pembuangan bayi. Pertama, punca yang berkaitan ialah kurang perhatian keluarga. Mereka yang kurang perhatian daripada ibu bapa akan mencari cinta dan keseronokan di luar sehingga terjerumus ke lembah maksiat. Kedua, pengaruh rakan sebaya. Mereka mudah terpengaruh apabila diajak melakukan perkara di luar batasan agama. Ketiga, kurang didikan agama dan moral. Tiada panduan dan pedoman hidup menyebabkan mereka mudah terjebak di dalam gejala ini. Keempat, sikap ingin tahu remaja yang tinggi. Remaja cenderung melakukan sesuatu yang baru kerana beranggapan mereka akan jadi lebih matang dan hebat. Yang kelima ialah sikap masyarakat yang suka mengecam kehamilan luar nikah. Yang keenam, pengaruh filem lucah.
Pengaruh filem lucah mempengaruhi remaja untuk melakukannya secara realiti. Yang ketujuh, tiada kemampuan kewangan untuk menyara bayi. Seterusnya, kita pergi kepada bahagian statistik kes pembuangan bayi. Carta menunjukkan beberapa buah negeri yang direkodkan, antaranya Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan dari tahun 2014 sehingga 2018. Berdasarkan carta tersebut, didapati Selangor mencatatkan kes yang paling tinggi bagi setiap tahun iaitu sebanyak 135 kes, manakala Perlis mencatatkan kes yang paling rendah bagi setiap tahun sebanyak 7 kes sahaja. Seterusnya, berikut beberapa keratan akhbar berkaitan dengan isu pembuangan bayi. Antaranya ialah bayi yang ditemui di tepi tong sampah, buang bayi di atas longkang, berita harian Isnin 18 April 2016. Dan bayi perempuan ditemui dibungkus dalam kain batik yang berlaku di Johor Bahru. Sinar harian hari Selasa 12 Januari 2016. Bayi dalam beg plastik. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada Safura untuk membentangkan tajuk berikutnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Zul. Baiklah, seterusnya saya Safura akan membentangkan tajuk berkenaan cadangan penyelesaian bagi masalah pembuangan bayi. Cadangan yang pertama adalah peranan masyarakat sekeliling. Contohnya, masyarakat boleh menyediakan ruang khas perlindungan bayi seperti baby hatch yang merupakan tempat bayi akan dijaga dan boleh diberikan kepada keluarga angkat yang sesuai. Persepsi masyarakat juga mestilah diubah dengan tidak terus menghukum anak-anak muda yang terlanjur dan mengandung anak luar nikah. Seterusnya, peranan media massa. Hal ini kerana pihak ini boleh memberikan pendedahan tentang kesan pembuangan bayi. Dalam pada itu, pihak ini juga hendaklah memberhentikan program-program hiburan yang melampaui batas yang boleh merosakkan akhlak remaja. Selain itu, peranan pihak kerajaan juga adalah penting bagi mencegah kes pembuangan bayi. Hal ini dikatakan demikian kerana kerajaan merupakan pihak yang berhak menggubal undang-undang terhadap sesuatu isu yang melanda. Contohnya, masalah sosial dalam kalangan remaja juga berlaku disebabkan oleh hiburan, konsert dan filem-filem yang kebanyakannya menyebarkan budaya berbau lucah. Cadangan keempat pula ialah peranan ibu bapa. Dalam hal ini, ibu bapa mestilah memberikan didikan agama yang sempurna kepada anak-anak seawal mungkin. Ibu bapa juga hendaklah sentiasa mengawasi pergaulan anak-anak untuk mengelakkan mereka dari terjebak dengan pergaulan bebas, sekaligus boleh membawa kepada penzinaan. Tambahan pula, penerapan konsep sejahtera juga merupakan satu cadangan penyelesaian bagi masalah pembuangan bayi. Sejahtera penting dalam aspek kesihatan seperti pengurusan kesihatan minda, emosi dan penjagaan fizikal. Keadaan ini perlu dicegah dengan cara menitik beratkan pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan di sekolah. Memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa remaja zaman sekarang mudah mendapat maklumat di media sosial dengan mudah. Maka mereka perlu diajar untuk membezakan sentuhan selamat atau sentuhan yang tidak selamat. Cadangan yang terakhir pula adalah penerapan ilmu agama. Hal ini kerana penghayatan agama dalam diri seseorang individu dilihat mampu menolak perlakuan negatif dan unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bukan itu sahaja, penerapan ilmu agama yang sempurna juga boleh menjadi pegangan moral yang baik dalam diri remaja. Nilai murni berkaitan masalah pembuangan bayi yang pertama adalah nilai patuh kepada ajaran agama. Setiap agama menuntut penganutnya melakukan perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan yang jahat. Nilai yang kedua adalah nilai bertanggungjawab. Para pasangan yang berani membuat hubungan di luar nikah ini sepatutnya mempunyai rasa bertanggungjawab terhadap bayi yang ada dalam kandungan ibu tersebut. Nilai yang ketiga ialah nilai berperi kemanusiaan. Sebagai seorang yang mempunyai sikap berhati perut, sudah pasti tidak akan membuang bayi tersebut kerana tidak sanggup melihat bayi itu menderita. Nilai yang keempat pula adalah nilai kasih sayang. Nilai ini amat penting dalam diri seseorang untuk menimbulkan perasaan sayang terhadap anak-anak. Nilai yang seterusnya adalah nilai rasional. Kita mestilah berfikir dalam jangka masa yang panjang terhadap kesan dan akibat yang kita lakukan. Dan nilai yang terakhir adalah nilai kerjasama.
Sebagai ahli jawatan kuasa masjid, mestilah mengadakan program-program yang berteraskan isu keagamaan dalam membendung remaja daripada terjebak dalam bunga-bunga penzinaan. Sebagai rumusan dan kesimpulan, semua warga masyarakat tidak mengira kaum dan agama haruslah bersatu padu bagi membantu mencegah dan membanteras gejala sosial ini. Pihak atasan dan badan-badan kebajikan juga perlulah lebih peka dalam menganjurkan pelbagai ceramah, program-program dakwah atau motivasi. Kesimpulannya, kita perlu berfikir dengan rasional dengan mengambil kira baik dan buruk sesuatu perkara sebelum melakukan hal tersebut. Kami akhiri dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.